Pandai pula kan, orang Islam tu. Kita kena ingat lah, bila dah bunuh diri, tempatnya neraka sahaja. Solid neraka. Tanpa hisab. Kan? Kan? Jadi, apa-apa pun masalah sebagai orang Islam, kita percaya takkan kita nak binasakan diri kita. Dah 2 kali membinasakan diri dia, di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia tak apalah, sekali itu akhirat kekal sebagai ahli-ahli neraka kan. Jadi tak sepatutnya ya. Jadi kalau tak ada semangat nak hidup ni, anikah. Bukan pergi gantung kan, gantung diri dan sebagainya kan. Soalnya baik untuk keseimbangan hormon. Hormon, antara masalah hormon ni, contohnya kalau orang lelaki ada dia punya apa? Kan, putih-putih dekat pangkal kuku tu, dia ada masalah ketidakseimbangan hormon. Orang perempuan dia perlu ada ni bulan sabit separuh dekat ibu jari kuku saja. Kalau jari lain ada juga bulan separuh dekat pangkal kuku tu, yang tu juga hormon tak balance, tak seimbang. Kan? Ada orang tanya, kalau hormon tak seimbang ni apa masalah? Ya, antara gejala bila hormon tak seimbang, dia boleh berlaku penyakit hormon. Ya, boleh berlaku penyakit hormon. Kencing manis adalah penyakit hormon sebenarnya. Ya. Okey. Kemudian masalah berkaitan dengan jantung juga, kanser, ketumbuhan, ya, fibroid, cyst, ya, ketidaksuburan, ya, semua adalah penyakit-penyakit hormon dipanggil. Ya, hormon dia jadi ketidakseimbangan suhu. Jadi ketidakseimbangan suhu. Jadi kita mengamalkan apa? Nak mengembalikan keseimbangan hormon, hari malam ni dapat herba apa ni? Jangan nanti SMS pula kat Murad. Kan? Ada orang masalah hormon tak balance, nak bagi apa? Penampau. Ya, dah bagi dah nikah kan. Duk tanya balik kan. Ya, tak tahulah ya. Jadi itu kena apa? Kena dia dengar aja, cantik kan. Kadang-kadang kita berdepan dengan pesakit, itu ada dengar kan. Macam tu kan. Betul dah aku tertidur masa tu kan. Kan? Jadi masa kita ambil, kita kadang-kadang dah dapat dah tip. Tapi keluar ni, kalau kita tak praktik, tak amal kan. Jadi dia akan mudah lupa. Okey. Kemudian masalah saraf, ya, masalah saraf juga, ya. Kalau orang ada masalah saraf, kan, masalah saraf. Macam mana nak tahu orang ada masalah saraf ni? Ya. Macam mana nak tahu orang ada masalah saraf? Ya. Pandang naik atas, pandang ke atas. Ataupun kalau kita panggil, kalau orang ada masalah saraf ni senang je. Kalau kita suruh dia luruskan tangan, dia gigil di ujung tu. Masalah saraf dah tu. Kalau macam tu kan? Macam tu. Itu masalah saraf dah tu. Saraf yang ada kaitan dengan jantung. Itu paling mudah. Dia tak, ataupun dia mudah pening, kan? Juga kadang-kadang saraf ni dia juga melibatkan saraf tulang belakang. Kan? Masalah saraf tulang belakang, kan? Jadi kalau kita tengok juga dia sebab bila ada masalah tulang belakang, maka automatik dia juga akan ada masalah saraf. Macam mana nak tahu saraf tulang belakang? Jadi bila biasanya jari kelingking ini bila orang terbuka, kita sekarang ni kalau kita kadang-kadang kita suruh dia buat sekarang ni, dia akan kawal lah. Tapi orang yang datang tu dia tak tahu apa-apa kan. Kalau yang tak tahu apa-apa tu kita suruh buka aja kan. Kita akan tengok jari kelingking dia jauh daripada jari manis. Duduk tekan-kang sikit. Kan? Bila duduk macam tu kan. Dia buka, kalau bila kita bagi tahu dia akan buka macam tu. Kan? Kalau kita tak bagi tahu, dia akan benda tu terjadi secara natural. Jadi kita tengok ini ada masalah tulang belakang. Okay. Kalau orang lelaki senang je, keluar nanti belek dia tapak kasut. Sengit sebelah tu, masalah tulang belakang dah tu. Rupanya alignment tak betul. Bukan alignment tak betul, chamber je tak betul. Rupanya berjalan sengit selama ni. Tapi tak perasan. Kan? Berjalan sengit. Jadi tulang belakang tak betul. Jadi tengok, ada yang kata pasal apa aku ni? Asyik tukar tapak kasut je kan? Sengit sebelah sini sebelah. Itu masalah tulang belakang. Jangan nak marah kat kasut. Kasut tak bersalah. Kan? Bukan salah ibu mengandung. Ini bukan salah kasut yang dipakai kan? Jadi masalah tulang belakang dia. Kan? Okey, jadi boleh masalah ini dengan mengambil apa? Mengamalkan honeycomb, ya. Insya-Allah, ya. Kemudian juga masalah sawan. Ya, kalau sawan ini pengalaman HBA, pengalaman kita, sawan kalau nak pergi cepat berkesan sembuh, bekam. Ya, ini orang Sarawak pun dah ramai yang pandai bekam dah kan. Yang tak pandai bekam, belajar masuk kursus bekam.
Ini dah tak pandai bekam. Takut pula untuk berbekam. Boleh mati ke? Kan? Ada yang gigil kan? Jadi dah tak pandai bekam kan? Takut pula kan? Tak ada apa pun. Bekam tu tak terasa. Boleh sembang lagi. Betul tak kan? Orang duduk nyet belakang kita boleh sembang lagi. Tak ada apa pun. Ya? Jadi insyaAllah memang berkesan kalau dibekam. Ya? Sebenarnya dibagi honeycomb. Kemudian, dan honeycomb ni dia adalah makanan FSEM. Datang apa tu? Kan? Makanan untuk fizikal. S itu fizikal, mana jasad kita lah. Kan? Baik untuk jasad tubuh badan kita, tenaga kita. Kan? Badan kita, kulit kita. Ya? Dalaman luaran kita. Masalah spiritual. Mana rohani. Ya? Untuk keseimbangan roh. Ya? Makanan roh, keseimbangan roh. Ya? Lepas tu madu ni juga, selain daripada makanan dunia, dia adalah makanan syurga. Kan? Jadi sesuatu yang menjadi makanan di dunia dan juga adalah jamuan hidangan di syurga, dia adalah makanan jasmani dan dia juga adalah makanan rohani. Ya. Okey, jadi I itu adalah emosi, untuk kestabilan emosi. Ramai yang emosinya tak stabil, betul tak? Bila emosi tak stabil, dia jadi tak waras, tak rasional, betul tak kan? Jadi macam tu. Kemudian M itu mental, untuk otak. Ya, untuk otak. Ramai yang pelupa, ramai yang nyanyuk. Kalau tak nyanyuk pun nyanyuk. Nak nyanyuk dah. Nak nyanyuk dah ramai. Kalau orang lelaki dia letak pen sini, dia cari yang mana aku letak kan. Pergi kat isteri ya. Yang nampak tak pen apa? Yang isteri penuh. Mana saya nampak? Kau tak nampak juga. Syukur je kan. Ya? Orang perempuan macam mana nak tahu dia nyanyuk? Kalau dia menyapu sampah kat belakang rumah tu, kat depan rumah tu, dia teringat nak ambil sesuatu kat dapur. Sampai ke dapur, apa aku nak ambil tadi? Nyanyuk lah tu. Betul kan? Ada masa bila nak pergi ambil satu, aku betul pun nak ambil tadi. Kalau orang lelaki ni, kunci asyik apa? Dia tinggal sana sini. Dah jumpa kunci, cari handphone pula. Tadi dah jumpa dah kunci, handphone pula. Nyanyuk. Sebab orang nyanyuk ni, dia tak boleh ingat benda yang baru berlaku. Orang nyanyuk, dia boleh ingat zaman dulu. Zaman Jepun boleh cerita. Betul tak kan? Dia boleh cerita zaman Jepun sebiji. Kita yang dengar tu sepenuh. Tidak lagi. Nama apa? Kita apa? Nama saya pun lah. Lepas tu dia sambung cerita. Kita nganggur. Lepas tu, nama apa? 15 kali dia tanya nama apa. Kan? Sebab dia dah penuh. Muatan dah penuh. Kan? Macam saya saraf tu. Tak tu. Dia dah penuh muatan dia. Jadi benda baru masuk. Dia tak boleh masuk. Kan? Dah muatan dah penuh. Kan? Itu dia. Jadi hak lama penuh dengan apa? Kisah lama kan. Nak buang tak boleh. Kau boleh buang macam tu kan. Jadi dia akhirnya benda yang baru dia lupa. Kan? Kalau orang nyanyuk ni kesian kan. Tubuh badan dia sihat. Tapi bila otak tu dah lupa, habis semua. Betul tak kan? Lupa. Apa ni jiran saya tu sampai mak dia tu nyanyuk sampai terpaksa sembunyi semua. Pisau, barang apa semua. Pasal takut sebelih dia lah. Kan? Ya risau betul tak kan? Jadi dia dah jadi nyanyuk kan. Nak kata dia ada license to kill. Kan? Okay. Kemudian apa? Masalah saraf, fleksi, kemudian makanan ni lah. Mental juga ya. Tadi Jadi kalau tengok bekam ni hadis Nabi daripada Ibn Abbas, sesungguhnya waktu terbaik kalian melakukan bekam adalah pada tanggal 17, 19, 21. Jadi kalau yang mana raja bekam datang 17, 19, 21. Macam mana? Yang mana yang ni dia, kalau suami isteri itu, kalau salah seorang pandai bekam, lagi bagus kan? Kalau dua-dua pandai, kan? Bila sampai 17, 19, 21, yang suami terus bekam ke isteri, bekam ke suami kan? Kalau anak-anak dan sebagainya, bagus ya, insyaAllah. Okay. Kemudian air alkali ya, ini adalah juga air, kita juga keluarkan air alkali ya, yang ada tak air alkali? Adalah dia depan ni ya, kalau tak ada kat sini kan. Okay, ya. Yang ni air mineral yang tak dapat lesen. Dulu drinking water memang mineral, tapi dah tak dapat lesen mineral, jadi kita letaklah minuman kan, tapi sekarang dah dapat dah. Dia memang asalnya mineral, tetapi kena mohon lah ya, dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dah bagi dah, mana kita keluarkan air mineral ya. Okey, jadi ini air alkali juga. Selain daripada minum air ni, air tiu ni yang bersifat alkali, boleh juga minum apa? Air alkali ni ya. Okey, kemudian beras organik juga ya. Kita pun macam tu juga. Bagi orang yang mementingkan kesihatan dan bagi orang yang dah ada masalah penyakit, memang dia sedar ya. Beras hari ni memang betul.
Cuba kalau kita makan nasi, kan? Sejam dulu pergi cek darah tengok. Makan nasi ke, ya? Kita makan roti ke, makan kari lipat sebiji ke, nasi lemak sebungkus ke. Lepas sejam makan tu cuba pergi cek darah. Naik. Betul. Kan? Jadi itu yang sama juga macam beras ni, juga dia ni kan, beras putih ni. Jadi beras organik ni kita boleh mula start lah di rumah kita. Ya, di rumah terutama bagi orang yang dah ada lah ya masalah. Jadi terutamanya elok dia beralih daripada beras biasa kepada beras organik. Ya, beras organik HPA ni diambil berhasil daripada tanah 150 relung yang diusahakan di Pulau Tuba. Bukan Tuba, Tuba. Kalau Tuba tu ya apa? Tuba dia racun. Kalau Tuba harapan. Ada apa? Dalam bahasa Arab tu apa maksudnya? Tuba tu. Macam tu lah. Dia punya apa maksud? Ni lah kan. Jadi kalau sebut Pulau Tuba racun kan. Bila dalam namanya pulau racun, orang kata tak nama apa, tak jadi kan. Tapi sebenarnya salah maksud tu. Ya. Dalam bahasa Arab dia maksud yang baik. Kalau dalam bahasa kita Tuba tu racun. Kan? Jadi ditanam secara organik, bebas dari penggunaan racun serangga dan haiwan, itu tikus dan baja kimia sintetik. Baik selamat dan digunakan sesuai untuk tubuh badan serta dapat mengelak penyakit. Ya. Ini juga beras perang juga dikeluarkan. Ya. Okay. Beras yang tidak menjalani proses pemutihan sepenuhnya. Ya. Bila dibuang kulit atau ari itu sepenuhnya itulah ya yang menyebabkan orang kata apabila kita makan dia menambahkan gula dengan pantas. Dia mempunyai mineral yang bersifat deritik. Ya. Dia dekat kulit ari itulah yang ada mineral. Bila kita buang dia punya tu, kan, dia punya ari, dia punya kulit tu yang perang tu, akhirnya hilang dia punya mineral-mineral tu. Kan? Jadi mineral yang sangat diperlukan oleh tubuh seperti magnesium, zat besi, kalium, ya. Jadi dia juga rendah gula, ya, sesuai untuk amalan kesihatan terutama bagi pengidap kencing manis. Dia dah nampak dah. Bila kita berjumpa seorang pesakit kencing manis tu, kita dah boleh nampak dah longgok barang depan dia yang apa? Sesuai untuk dia membetulkan. Bukan saja ubat tapi pemakanan. Betul tak? Kan? Sebab kalau makan ubat banyak-banyak, pemakanan tak betul boleh tak? Tak boleh kan? Kena seimbang. Makanan pun kena dibetulkan. Dan sebab penyakit itu datang daripada makanan. Ya, penyakit datang daripada makanan. Jadi kalau makan ubat saja, makanan masih ambil makanan yang sama. Ya, jadi sebab apa? Dia macam ni tau. Kalau orang yang masalah gula tinggi ni dalam badan, dia ni akan suka makan benda-benda yang manis. Dia jadi macam tu. Dia jadi ketakih benda-benda yang manis. Walaupun dia dah ada kencing manis. Macam tu juga orang kolesterol tinggi, dia akan suka makan lemak-lemak. Dia macam tu. Dia jadi ketagih kepada benda. Dia kena melawan dia punya nafsu dia tu. Tapi kalau dibiarkan, dia akan suka kan? Minum air sirap yang manis-manis dan sebagainya. Okey, jadi rendah. Okey. Boleh kan? Ya, kita syorkan. Ini juga air empty. Dia macam air badak. Kan? Dulu kita kata air badak kan? Sekarang tak payah dah cari air badak. Badak pun dah tak banyak lagi kan? Kan? Jadi orang tu kata air badak. Ambil kat mana kan? Jadi apa? Ada ke dalam air badak tu daripada sumber badak? Tak ada lah kan? Macam cucuk badak lah kan? Ada badak dalam tak ada kan? Macam tu lah ya. Jadi ada cucuk badak mana ada badak kan? Jadi macam tu lah ya. Jadi air empty ni dia air untuk orang macam demam panas kan? Demam panas dan untuk kuatkan imuniti sekaligus.